Sawit antara produk peladangan dan komoditi yang menjadi penyumbang ekonomi negara, yang mana antara penyumbang kepada ekspor terbesar Malaysia sebenarnya. Bukan Malaysia, malah di negara jiran Indonesia juga. Kita antara dua negara yang merupakan pengekspor yang agak tinggi bagi industri minyak sawit di seluruh dunia. Jadi hari ini sebenarnya kami ingin berkongsi kepada anda bagaimana setelah setahun Malaysia prihatin, bagaimana sektor agri-komoditi seperti kelapa sawit, koko, kenaf, tembakau dan sebagainya memberi satu sudut ekonomi yang lebih kukuh dan juga membantu mempertingkatkan nama negara di masyarakat di seantero dunia. Jadi hari ini di studio sebenarnya kami bawakan kepada anda seorang tetamu yang kami bersama untuk menerima kunjungan ini, Ketua Siswa Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, iaitu Datuk Ravi Mutaya. Apa khabar? Selamat pagi. Ya, selamat pagi Cik Shu dengan Rizwan. Jadi Datuk, kita mulakan dulu perbincangan kita fungsi kementerian dan juga sehingga tahun 2020. Apakah pencapaian yang kita boleh highlight pada perbincangan pada hari ini? Okay, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi terdapat 4 fungsi utama yang dilaksanakan oleh pihak kementerian. Yang pertama ialah dari segi pembangunan industri agri-komoditi tersebut itu sendiri. Yang kedua, tumpuan adalah diberi kepada usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan produk-produk komoditi, baik di peringkat huluan atau di hiliran. Dan yang ketiga adalah dari segi kawaslia dan penguatkuasaan di kalangan pihak pemain industri. Dan yang akhirnya adalah dari segi peranan kementerian adalah dari segi pembangunan pasaran untuk agri-komoditi di arena antarabangsa lah. Itulah 4 fungsi utama kementerian berhubung dengan agri-komoditi ini. Okey, kalau kita bercerita berkenaan dengan sektor agri-komoditi, peradangan dan sebagainya, sejak kebelakangan ini ada beberapa isu lah, terutamanya berkaitan dengan minyak sawit dan sebagainya. Yeah. Dan kalau kita lihat, mungkin kalau sini kita boleh kongsikan sedikit datanya. Pada tahun 2020 sebanyak 150.5 bilion ringgit ekspor, iaitu sebanyak 15.3% daripada jumlah keseluruhan ekspor kita. Jadi bagaimana sebenarnya isu yang dikaitkan dengan sektor agri-komoditi dengan jumlah ekspor yang kita jana sebagai pendapatan ekonomi negara perlu diseimbangkan, perlu diselesaikan dengan keadaan yang segera untuk kita memastikan agar ekonomi negara boleh kembali pulih seperti sedia kala. Ya. Memang untuk tahun 2020 walaupun dengan tempoh COVID pandemik itu, sektor agri-komoditi telah dibenarkan untuk beroperasi sebab dia merupakan antara sektor yang merupakan sektor yang menjadi satu keperluan, misalnya dari segi minyak dan sarung tangan getah misalnya, dan juga produk koko yang menyumbang kepada produk-produk makanan. Memang sektor agri-komoditi bagi tahun 2020 ni kita melihat satu peningkatan yang besar, iaitu sebanyak lebih daripada 17% kalau dibandingkan dengan tahun 2019, di mana ekspor kita hanyalah sebanyak 128.5 bilion berbanding dengan 150.5 bilion, dan sebahagian besarnya disumbangkan oleh produk sawit dan getah. Misalnya getah, kita lihat ekspor sarung tangan getah saja melonjak 103% lebih tinggi, maksudnya dari 17 bilion kepada 35 bilion disebabkan ada permintaan yang meningkat secara mendadak disebabkan oleh pandemik ini. Jadi pandemik ini juga selalunya menteri saya suka sebutlah blessing in disguise. So memang satu hikmah lah di sebaliknya dengan COVID pandemik pun kita dapat meningkatkan ekspor kita. Dan isu-isu yang berkaitan dengan agri-komoditi itu adalah satu isu yang biasalah. Selalu dikaitkan dengan penyahutanan, buruh paksa dan banyak-banyak lagi. Sebelum tu pun sawit memang dikaitkan dengan pemusnahan hutan, tidak selamat untuk dimakan, dan satu minyak yang mana boleh mendatangkan pelbagai penyakit. Semua itu telah diatasi dan dapat ditangani dengan menyebarkan maklumat-maklumat yang lebih tepatlah. Dan isu-isu penyahutanan itu saya rasa itu adalah satu tomahan semata-mata, sebab perluasan tanaman komoditi ini bukan saja daripada kawasan baru yang dibangunkan itu pun bukan daripada kawasan hutan kekal. Misalnya dulu kalau ingat dulu kita menanam
tanaman getah dengan lebih meluas. Jadi bila dilihat harga sawit lebih menguntungkan, jadi ramai yang telah beralih daripada menanam getah kepada sawit. Jadi teman-teman tu perlu tidak berasas lah, saya rasa. Dan dalam hubungan ni ada juga, jadi dalam hubungan ni misalnya berkaitan dengan sawit, Malaysia juga telah memfailkan kes terhadap EU, mengambil tindakan undang-undang terhadap EU disebabkan oleh langkah-langkah yang dianggap sebagai mendiskriminasikan produk sawit lah. Dan isu buruh tu saya rasa isu ni lebih tidak besar, tidak hanya kecil saja. Kalau kita telah pun melaksanakan satu kajian menyeluruh mengenai situasi buruh di sektor perladangan, dan daripada sampel sebanyak 15,000 responden tu kita lihat hanya buruh paksa tu hanya 0.8%, dan buruh paksa ni dia ada macam-macam takrifan. Kerana kalau misalnya pekerja itu tidak dibenarkan keluar daripada kawasan ladang atau hanya dibenarkan untuk membeli daripada kedai yang dikendalikan oleh pihak majikan, itu pun dianggap sebagai buruh paksa, dan menyimpan pasport untuk tujuan keselamatan pun dianggap sebagai buruh paksa. Jadi takrifan dia terlalu luas. Jadi yang dikatakan buruh paksa itu saya rasa perlu diteliti semulalah. Dan walaupun kerajaan sedang berusaha untuk memastikan pihak syarikat perladangan, bukan saja peringkat uluan, tetapi juga syarikat-syarikat, misalnya syarikat tarung tangan dan perabot itu memastikan elemen-elemen yang boleh dikaitkan dengan buruh paksa itu tidak berlaku atau wajar diatasi segeralah. Dan banyak telah dibuat, dan ini termasuk di mana Kementerian Sumber Manusia juga telah menetapkan keperluan minimum lah, perumahan dan apa tu yang penginapan tu, minimum akta standard minimum tu dari segi perumahan dan keselesaan pekerja tu, dan di mana pihak industri perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan lah. Cuma dalam isu diskriminasi daripada Kesatuan Eropah dan juga negara Amerika Syarikat terhadap kita, terutamanya industri minyak sawit dan juga industri-industri komoditi ini, apakah kesan kepada nilai ekspor kita? Adakah unjuran jangkaan kita lebih tinggi tetapi apa yang berlaku lebih rendah? Misalnya untuk sawit ni, Malaysia sekarang, sawit sekarang ni menguasai hampir 1/3 daripada bahagian pasaran untuk minyak sayuran, 1/3. Jadi sedikit latar belakang. Bila sawit menguasai satu pasaran yang hampir lebih dari 30%, jadi sawit telah memberikan satu persaingan kepada minyak sayuran yang lain. Maka negara-negara pun mula mencari alasan-alasan untuk menjejaskanlah pasaran sawit ini. Dan misalnya di US tu, yang di mana baru-baru ni di mana produk sawit yang dikeluarkan oleh pihak Sime Darby dengan FGV Holdings tu telah dikenakan sekatan oleh CBP, Customs Borders Protection, dikenakan sekatan. Tapi walaupun jumlah dagangan minyak ekspor sawit tu ke US tu oleh kedua-dua syarikat tidaklah besar, tetapi image tu yang kita perlu jaga. Dan dalam usaha ini memang kerajaan telah melaksanakan juga sijil MSPO, Malaysia Sustainable Palm Oil, sijil pensijilan mampan sawit, di mana elemen-elemen selain daripada pengurusan ladang, alam sekitar, kita juga mengambil kira dari segi kebajikan pekerja. Jadi itu telah dititik beratkan, dan sehingga ini kita lihat hampir 86% daripada keluasan tanah yang ditanam dengan sawit telah dipersijilkan. Dan cuma kita hadapi sedikit cabaranlah di peringkat pegumul kecil persendirian, di mana mereka perlu disampaikan dengan maklumat yang tepat dan diberi proper education lah, sebab pegumul kecil ini pun bijak juga. Jadi mereka pun nak tahu juga, kalau saya buat begini, apa hasil dia, apa pulangan dia. Mungkin mereka tak dapat lihat sekarang.
Sebab dalam MSPO tu kita ada usaha-usaha untuk meningkatkan amalan pertanian baik. Dengan amalan pertanian baik ni, produktiviti akan meningkat. Misalnya sekarang kita lihat harga sawit setan dah lebih daripada RM4,000 setan. Bayangkan kalau pekebun kecil tu pada mula lagi menjaga kebun mereka dengan baik dan menghasilkan hasil yang tinggi, maka hari ini mereka akan untung. Jadi tak perlulah tunggu bila harga tinggi baru kita nak membaja dan sebagainya atau meracun dan sebagainya. Sepatut benda itu berterusan setiap masa supaya hasil itu berkekalan, dan bila harga tinggi macam ni mereka dapat mengambil peluang daripada harga yang tinggi itu. Right. Saya difahamkan pihak kementerian juga tidak lama lagi akan melancarkan dasar agri komoditi negara di AKN 2.0. Jadi kalau Datuk boleh kongsikan sedikit intipatinya dan juga tumpuan dasar ini untuk perkongsian kita. Okey, terima kasih Syua. Jadi tadi saya dah sebutkan banyak isu-isu dan cabaran yang dihadapi oleh sektor agri komoditi ini. Jadi adalah perlu satu dasar yang jelas dikeluarkan kepada pihak industri dan pemegang taruh, dan juga menjadi satu panduan kepada semua pihak termasuk kementerian-kementerian yang menyokong memberi sokongan dari segi pembangunan agri komoditi ini. Dan so lima trust dasar utama yang akan ditumpukan adalah satu, dari segi memastikan kemampanan sektor agri komoditi itu tersebut sendiri, misalnya dari segi kemampanan dari segi pengeluaran dan penggunaan sustainable consumption and production. Ini adalah penting sebab pasaran-pasaran buat masa ini memang memerlukan produk-produk yang mampan. Jadi macam sawit, jadi MSPO akan memastikan setiap titik minyak sawit yang dikeluarkan oleh negara adalah mampan dan selamat dan berkualiti. So itu dari segi kemampanan. So kemampanan ini bukan saja untuk sawit, tetapi juga akan dilanjutkan atau diperluaskan kepada sektor getah, koko, lada dan semua termasuk kenaf lah, walaupun yang kecil tu kita akan bergerak ke arah memastikan semua komoditi yang dikeluarkan adalah mampan, bukan saja di peringkat huluan tetapi di sepanjang rantaian nilai tersebut. Yang kedua, kita tumpukan kepada produktiviti. Produktiviti adalah penting, maksudnya dari segi penjagaan, pengurusan dan amalan pertanian baik yang dilaksanakan itu adalah penting dalam memastikan produktiviti. Dan selain daripada itu, kerajaan juga baru-baru ini dalam Pemerkasa itu telah umumkan bantuan sebanyak geran padanan sebanyak 20 juta ringgit bagi membantu koperasi misalnya koperasi penanaman sawit mampan KPSM, di mana buat masa ini terdapat lebih kurang 65 koperasi, dan dia akan dibantu untuk diberi peralatan untuk mekanisasi dan pengotomasian supaya produktiviti itu dapat ditingkatkan. So itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan tumpukan kepada usaha-usaha untuk meningkatkan higher value addition, maksudnya untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk yang kita hasilkan. Kalau kita cuma bergantung pada produk komoditi saja, di mana produk komoditi seperti mana Shu dan Rizwan sedia maklum, dia akan naik dan turun. Ada masa dia naik, ada masa dia akan turun. Jadi bila naik turun tu dia tidak memberi satu pendapatan yang stabil lah dari segi pendapatan ekspor kepada negara. Oleh yang demikian kita perlu bergerak ke arah menghasilkan produk-produk yang lebih bernilai tinggi. Misalnya kalau sawit, kita kata specialty products, produk khusus atau produk-produk yang mana aplikasi dari segi functional dan dari segi kesihatan, pharmaceutical, nutraceutical tu dapat dikeluarkan. Ini memberi hasil banyak. Dan kita misalnya buat masa ini kita memanglah pengeluar sarung tangan getah yang terbesar, lebih kurang 65% daripada share pasaran dunia. Tapi saya rasa kita patut juga berkecimpunglah dengan mempelbagaikan produk-produk getah itu supaya bergerak ke arah produk-produk getah kering atau dry rubber atau industrial rubber yang mana akan memberi satu nilai pulangan yang lebih tinggilah. Yang keempatnya adalah dari segi
pembangunan pasaran. Jadi pembangunan pasaran ini adalah penting sebab produk kita adalah produk yang mana bersifat ekspor. Maksud dia misalnya sawit, dengan sawit tu kita cuma untuk dari segi minyak masak ni kita cuma gunakan 1 juta tan saja. Jadi pengeluaran kita hampir 20 juta tan. Jadi apa kita nak buat dengan 19 juta tu? So ada yang kita perlu proses. Buat masa ini hanya kita memproses sebanyak 28% sehingga 30% saja untuk produk hiliran. Jadi kita kena tingkatkanlah pengeluaran sawit. Getah tu memang getah dari segi pengeluaran tahun lepas saja lebih kurang 514,000 tan. Tetapi penggunaan kita adalah tinggi dan banyak digunakan untuk menghasilkan produk-produk sarung tangan getah lah. Banyak sebenarnya yang direncanakan di bawah DAKN ini. Semoga setahun yang sudah berlalu 365 hari ini dapat memberikan satu pengajaran juga pembelajaran untuk pihak kementerian dan juga kita sebagai masyarakat Malaysia untuk kita meningkatkan lagi nilai ekspor agri-komoditi negara. Dan kita harus berbangga dengan produk-produk yang kita ada ini sebenarnya yang mengangkat nama Malaysia ke mata dunia, dan pastinya produk komoditi ini memberi satu sumbangan ekonomi yang cukup baik untuk kita semua. Mungkin pada zaman pandemik kita melihat ada setengah masyarakat terkesan pun begitu kalau kita lihat peladang kelapa sawit, misal contoh harga kelapa sawit naik dan alhamdulillah mungkin menjadi salah satu mata pencarian yang meningkat pada zaman pandemik ini. Terima kasih kepada Datuk Rawi Mutaya, Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, memberi gambaran kepada kita setahun Malaysia prihatin dalam sektor agri komoditi, komited memperkukuh ekonomi negara. Okey.